أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتمه التسليم على الحبيب الشافي سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم ارزقنا فهما يا عليم. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وفعلا وقولا وعبادة وعملا صالحا. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Al-Fadilah Tuan Imam, Al-Afadilah Tuan-tuan guru, para alim ulama, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan izin kurnianya pada malam yang berbahagia ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam majlis halaqah ilmu di tempat yang mulia, majlis yang mulia, dan bicara tentang insan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga majlis kita pada malam ini diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita sama-sama mulakan majlis pada malam ini dengan berselawat terlebih dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selawat yang dipanjatkan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Menerusi kitab Rahiqul Makhtum karangan Asy-Syaikh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Muka surat yang ada kitab boleh buka muka surat 328. Tajuk isu orang tawanan, bawah sekali. Muka surat 328. Setelah sampai ke Madinah Al-Munawwarah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in tentang apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang tawanan. Jadi isu, ada berlaku isu tentang orang-orang tawanan. Jadi kalau kita bincangkan sebelum ini, tuan-tuan, yang dibicarakan iaitulah para tawanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulanya pesan kepada sahabat-sahabat untuk mereka ini dilayan dengan sebaiknya. Itu pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat baginda radhiyallahu anhum ajma'in. Justru para sahabatnya sampai mereka ini kerana mendengar dan mentaati apa yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semasa mereka menjaga para tawanan ini, mereka hanya memakan buah kurma, sementara para tawanan itu diberi makan roti. Maknanya makanan yang special berbanding dengan kurma. Nak katakan bahawasanya mereka ni sungguh-sungguh di dalam mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam peristiwa yang lain memang ada tawanan yang memeluk agama Islam kerana sangat luar biasanya layanan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat baginda radhiyallahu anhum ajma'in kepada mereka. Cuma setelah sampai di Madinah Al-Munawwarah jadi isu, tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta pandangan sahabat apa yang nak dilakukan dengan para tawanan ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar ni dia qarib Nabi. Dia orang yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah merupakan bapa mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga digelar teman setia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar ni dia orangnya jiwa lembut. Jiwanya jiwa lembut, tuan-tuan. Kalau dekat Mekah tu mana-mana para tawanan biasanya dia akan bebaskan. Itu Sayyidina Abu Bakar. Semua sekali. Termasuk Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habashi radhiyallahu anhu, tidak sanggup dia melihat sesiapa pun teraniaya di bumi Mekah Al-Mukarramah ataupun di mana-mana. Pasti dia akan berusaha untuk menolong sahabat itu. Jadi bila ditanya kepada dia, maka dia pun jawab, wahai Rasulullah,
sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adik-beradik dan saudara mara kita. Saya berpendapat, baiklah engkau mengambil bayaran tebusan daripada mereka yang nantinya akan menjadi sumber kekuatan kita menghadapi orang-orang kafir itu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka, dan mereka pula akan menjadi pembantu kita. Ini pandangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Gambarannya, orangnya maknanya lembut hati, senang untuk memaafkan. Jadi kalau nak diikutkan baik kan, satu sudut pandangan orang yang lemah lembut macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan tak semestinya satu lagi pandangan seorang lagi yang terkenal juga, sahabat Nabi SAW juga, iaitulah Sayyidina Umar. Pun pandangan yang pernah juga, dua-dua daripada sahabat. Satu Sayyidina Abu Bakar cadangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah ambil bayaran tebusan. Mudah-mudahan wang daripada bayaran tebusan itu akan memberikan kekuatan kepada orang Islam untuk menghadapi orang kafir, dan mudah-mudahan mereka ni menerima hidayah. Jadi ini pandangan Sayyidina Abu Bakar, lemah lembut, penuh dengan, kita nampak macam penuh dengan santun oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya pula kepada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, "Hai Ibnu Khattab, apa pandanganmu?" Tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang kita juga sedia maklum, Sayyidina Umar ni kan, dia tetap sahabat dan dia punya attitude dia berbeza. Dia lain sikit. Dia orang dia agak tegas. Kalau sebelum Islamnya agak keras. Ramai orang-orang Islam yang ditindasnya, bukan seorang dua, ramai. Kalau dalam kisahnya Nabi SAW tu nak dibunuh, itu Sayyidina Umar kan. Pantang orang belaganginnya, itu dipukulnya Sayyidina Umar. Itu Sayyidina Umar. Tapi Islam dia menggunakan ketegasannya itu untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya sangat banyak kelebihannya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak kelebihan. Bukan bermaksud orang yang keras, orang yang tegas ni tak bagus, tak ada hikmah, tak. Dia ada kelebihannya tersendiri. Subhanallah, di zaman dia lah kan, Islam ini berada di zaman kemuncaknya. Jadi apa pandangan Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu? Dia kata, demi Allah, saya tidak setuju dengan pandangan Abu Bakar, tak setuju. Tetapi saya berpendapat, serahkan sepulan, yakni keluarga terdekat dengan Umar, kepada saya, biar saya pancung leher. Kata Sayyidina Umar. Maknanya mana-mana tawanan tu yang merupakan ahli keluarga dia, serah kepada dia, biar saya pancung leher. Dia tak ada bagi can. Tak ada bagi can. Orang kafir macam ni layan dia. Bagi pancung. Serahkan Uqail bin Abi Talib kepada Ali. Ni adik-beradik Sayyidina Ali. Serahkan dia kepada Sayyidina Ali, biar dia pancung lehernya. Dan serahkan Polan saudara Sayyidina Hamzah itu kepadanya, biar dia pancung lehernya. Agar kita dapat membuktikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahawa kita tidak ada rasa cenderung kepada orang-orang musyrikin. Tak ada sedikit pun rasa cenderung dengan apa yang mereka lakukan. Sedangkan mereka ini adalah penjahat-penjahat, dan kepala-kepala mereka dia beza. Tuan-tuan, orang bukan Islam, kita sebut orang kafir lah, yang kategori bukan musuh dengan musuh, dia beza. Kena tahu perbezaan. Kalau memang musuh, dia ada level layanan dia macam ni. Apatah lagi level penjahat-penjahat seperti Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'ayyad yang telah kita bincangkan panjang lebar pada kuliah yang lalu.
Memang akhirnya dihukum bunuh Uqbah bin Abi Mu'ayyad. Tapi beza dengan orang bukan Islam, yang mereka ini memang bukannya memusuhi agama Islam, yang boleh kita berbicara, berbincang, boleh santuni mereka. Yang jenis macam ni tuan-tuan, jangan tiba-tiba pula kita pergi bom pula rumah, itu tak ada, tak kena tu kan. Dia kena tahu juga fiqh-fiqh yang tertentu dalam bab musuh Islam. Baik, tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cenderung kepada pandangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kita pun juga merasakan orang yang lemah lembut jiwa dia tuan-tuan memang akan lebih cenderung kepada pandangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan kita juga merasakan kalau yang jenis macam tu secara hikmah. Jadi kalau cakap terang-terang, tegah-tegah ni kita kata tak hikmah. Sebenarnya ada ketika cara macam tu pun hikmah. Kalau dah tak faham sangat, dia kena ada cara dia pula. Jangan lemah lembut, tak faham-faham kan. Jadi ada masa ketika kena tegas kan, kena tinggi sikit suara untuk orang yang macam ni. Kan? Hikmah juga. Subhanallah. Jadi dalam kes ni Nabi sallallahu alaihi wasallam cenderung kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun mengambil bayaran tebusan daripada mereka. Nabi SAW pun ambil bayaran tebusan mengikut kepada pandangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yakni jangan dibunuh. Sayyidina Umar cadangkan terus pancung kan, pancung terus, tak ada ambil bayaran dah, pancung terus bagi habis. Kemudiannya muslimin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa yang berlaku pada keesokan harinya, keputusan yang dibuat, yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menceritakan, pagi-pagi saya pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ada, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan beliau radhiyallahu anhu. Sedang ketika itu Sayyidina Umar ni pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, didapati mereka berdua sedang menangis. Sehari sebelum tu keputusan tentang tawanan-tawanan, Nabi SAW telah memutuskan pandangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi besok paginya Sayyidina Umar cerita pergi kat Nabi, macam biasalah pergi kat Nabi, Sayyidina Abu Bakar ada di sebelah. Didapati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menangis bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nampak Nabi SAW menangis, Sayyidina Umar pun kata kan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahu kepadaku mengapa engkau dan sahabatmu menangis. Kalau aku dapat menangis, maka aku juga akan menangis. Nak join sekali. Kita kalau jumpa kawan tu tengah sembang sedap, ketawa, kita tanya, kenapa ni ketawa? Kalau boleh nak join sekali, ketawa. Biar faham cerita tu kan, faham cerita untuk apa? Supaya ketawa sekali. Jadi kalau tak faham tu senyum je lah. Jadi Sayyidina Umar ni tanya kepada Nabi, kenapa nangis kan? Kenapa nangis? Kalau aku dapat menangis, maka aku juga akan menangis. Dan kalau aku tak berupaya menangis, akan kugagahi untuk menangis disebabkan tangisan kamu berdua. Allahu Akbar. Ini betapa kasih dan sayangnya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun tegas-tegas Sayyidina Umar ni tuan-tuan, waktu nangis
kan. Waktu dia berjalan, masa dia jadi khalifah, kan, tengok ada dua beranak menangis tak cukup makan, nangis. Sayyidina Umar nangis. Muslimin para jemaah sekalian, ada ketika masa dengar bacaan Quran jatuh sakit Sayyidina Umar. Jadi orang yang jiwa kita tengok keras, tegas, dia ada ketika dia tak nangis depan orang, dia nangis sendirian. Jadi yang ini lebih kan, maknanya mendekatkan. Bila nangis ni sebenarnya tuan-tuan, apatah lagi kalau menangis kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangisan yang seperti ini sememangnya boleh mensucikan jiwa. Hati kita ni kena sucikan dia. Antaranya iaitulah dengan tangisan air mata. Ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kan? Dengan tangisan itu jiwa kita ni dapat disucikan. Menangislah, kalau boleh menangislah. Tapi biar nangis pada tempat dia. Jangan kerana tengok drama menangis. Itu tak kenalah. Rugi air mata tuan-tuan. Tengok cerita cinta menangis lagi. Bukan masa dia takut. Kan? Bila sebut nama Allah, wajilat qulubuhum, gementar hatinya sampai menangis dia. Air mata yang seperti ini akan menjadi saksi kepada tuan dia bahawasanya mata tersebut pernah menangis kerana takutkan Allah. Takkan disentuh api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kata Sayyidina Umar, kalau aku tak berupaya menangis, akan ku gagahi untuk menangis disebabkan tangisan kamu berdua. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, disebabkan cadangan-cadangan yang dikemukakan kepadaku oleh teman-temanmu untuk mengambil tebusan, aku telah diperlihatkan hukuman yang bakal menanti mereka, lebih hampir daripada pokok ni, sebatang pokok yang berhampiran. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard turiduna 'arada ad-dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum 'adzabun 'adzim. Yang bermaksud, tidaklah patut bagi seseorang nabi mempunyai orang-orang tawanan sebelum ia dapat membunuh sebanyak-banyaknya di muka bumi. Kalau kamu menghendaki harta benda dunia yang tidak kekal, sedang Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk kamu pahala akhirat. Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa lagi maha bijaksana. Kalaulah tidak kerana adanya ketetapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah terdahulu, tentulah kamu ditimpa azab seksa yang besar disebabkan penebus diri yang kamu ambil daripada orang-orang tawanan itu. Yang dimaksudkan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdahulu ialah firman-Nya, fa idza laqitumul ladzina kafaru فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. Yang bermaksud dengan yang demikian, apabila kamu berjuang menentang orang-orang kafir dalam peperangan jihad, maka pancunglah lehernya, sehingga apabila kamu dapat membunuh mereka dengan banyaknya serta mengalahkannya, maka tawanlah mana-mana yang hidup dan ikatlah mereka dengan kukuhnya. Setelah selesai pertempuran itu, maka terserahlah kepada kamu sama ada hendak memberi kebebasan kepada orang-orang tawanan itu dengan tiada sebarang penebusnya, atau membebaskan mereka dengan mengambil penebusnya. Surah Muhammad ayat 4. Ayat ini memberikan keizinan untuk mengambil bayaran tebusan daripada para tawanan. Oleh kerana itulah mereka tidak diseksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi jelas tuan-tuan, walaupun ketetapan yang disebutkan asalnya Allah Taala perintahkan untuk maknanya menghabiskan riwayat hidup orang kafir ni kan, tapi pada ayat yang selanjutnya, ayat 4 surah Muhammad, telah memberikan keizinan untuk mengambil bayaran tebusan daripada para tawanan. Oleh kerana itulah mereka tidak diseksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi turunnya ayat yang mencela keputusan yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam buat ialah disebabkan mereka menawan orang-orang kafir sebelum mereka berjaya membunuh sebanyak-banyaknya musuh-musuh Allah. Kemudian mereka menerima bayaran tebusan daripada para penjenayah perang yang bukan semata-mata tawanan, malah mereka adalah sebesar-besar penjenayah perang yang kalau dalam peperangan moden ini mereka tidak akan dibiarkan tanpa dibicarakan, dan kebiasaan hukuman yang menanti mereka ialah mati ataupun dipenjara sehingga mati, yakni tawanan-tawanan yang dalam kategori penjenayah perang yang memang kalau bicara pun memang hukuman mati. Jadi tuan-tuan muslimin para jemaah sekalian, akhirnya dilaksanakanlah keputusan berdasarkan cadangan yang diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Walaupun ayat ni sebutkan maknanya lebih memihak kepada pandangan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, tapi keputusan telah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan turun ayat berkenaan tentang ambil tebusan daripada ambil bayaran daripada tawanan-tawanan ini. Maka sebab itulah mereka itu tidak diseksa oleh Allah, tidak mendapatkan seksaan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma ayat yang lain sebut lebih kepada cenderung kepada pandangan Sayyidina Umar. Bagi habis tu kita nampak keras, tapi turun ayat tu memang maknanya cenderung kepada pandangan yang dikemukakan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Apatah lagi hukuman yang seperti itu memang layak untuk penjenayah perang yang memang kalaulah mereka ini diadili sememangnya akan, maknanya hukuman biasanya adalah hukuman mati. Dia ada kita sebutkan tadi itu kategori jahat itu. Kalau macam Uqbah bin Abi Muayyad, memang Nabi SAW maknanya membuat keputusan dia dihukum bunuh. Maknanya bukan dimaafkan sewenang-wenangnya. Ada yang begini, ada yang begini, hukuman. Kemudiannya dilaksanakanlah keputusan berdasarkan cadangan yang diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil bayaran tebusan daripada mereka. Jumlah bayaran tebusan itu ialah antara 4 ataupun 3 dan 1,000 dirham. Dan orang Mekah adalah orang yang pandai menulis, sementara orang-orang Madinah adalah orang yang tidak pandai menulis. Orang Mekah ni ada ramai yang pakar-pakar syair. Tapi sebelum kenabian baginda Nabi SAW, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenali sebagai ummi. Ummi ni maknanya tak pandai menulis. Bukan sekadar tak pandai menulis, bahkan tak pandai baca. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tak pandai baca dan tak pandai menulis. Tetapi itu ada hikmah dia tuan-tuan. Hikmah dia. Tidak, sebab tu dalam masa turunnya surah Iqra tu Nabi SAW sebut ma'an nabi qari, aku tidak tahu membaca. Memang Nabi SAW seorang yang ummi, sehingga 3 kali, sehingga akhirnya turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hikmahnya iaitulah tidak lain tidak bukan bahawasanya orang tidak sesekali boleh mendakwa bahawasanya Quran ni
adalah kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya memang Nabi SAW orang yang pandai menulis, pandai membaca, orang akan mengatakan bahawasanya Quran ni kalam Muhammad. Tapi tak ada peluang, tidak ada ruang untuk itu. Kerana apa? Kerana Nabi SAW seorang yang ummi, yang tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Dan kebanyakan para tawanan ada juga yang mereka ni pandai menulis, ada kelebihan. Dan orang Madinah, orang yang tidak pandai menulis. Oleh itu, kepada tawanan-tawanan yang tidak mempunyai harta untuk membayar tebusannya, dikenakan kepada mereka ini untuk mengajar 10 orang kanak-kanak Madinah. Ajar. Bukan ajar saja, ada orang kadang-kadang ajar, dia ambil yuran, ajar. Bukan setakat ajar, kan? Jadi ajar dalam kitab sebut sampai pandai. Ajar 10 orang tu sampai pandai. Itu bayaran dia bagi mereka-mereka yang pandai menulis. Sehingga apabila mereka telah pandai, maka itu dikira sebagai bayaran tebusan dia. Muslimin para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengampunkan beberapa orang tawanan dan dibebaskan tanpa membayar tebusan. Di antara mereka ialah Al-Muttalib bin Hantab, Saifi bin Abi Rifa'ah dan Abu Izzah Al-Jumahi, yang dibunuh semasa menjadi tawanan semasa peperangan Uhud. Tapi masa peperangan Badar dia telah dibebaskan tanpa sebarang bayaran. Tapi masa peperangan Uhud dia ada lagi. Semasa peperangan Uhud ada lagi, dia dihukum bunuh. Kisah tentangnya akan disebutkan nanti pada tajuk peperangan Uhud. Dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam membebaskan menantunya, iaitulah Abu Al-As, dengan syarat dia hendaklah melepaskan puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Zainab binti Muhammad radhiyallahu anha. Dan sebelum itu, muslimin para jemaah sekalian, Zainab ni telah mengutuskan harta untuk membayar tebusannya. Zainab ni bila tahu suami dia jadi tebusan, jadi tawanan, Zainab puteri Nabi radhiyallahu anha, jadi dia tak berhijrah sekali, kan, bersama dengan Rasulullah SAW. Dia duduk dengan suami dia. Jadi suaminya Abu Al-As turut serta dalam peperangan Badar dan menjadi tawanan Badar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, bila tengok kan antara yang menjadi tawanan itu menantu dia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya syarat kalau nak dibebaskan, iaitulah dia mesti melepaskan puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum tu, tuan-tuan, adalah maknanya sedikit menyentuh hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Sayyidatina Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah mengutuskan harta untuk menebus suami dia. Suami dia tak ada harta, jadi kasih sayangnya itu kepada suaminya, maka dia pun hantar utusan bersama dengan harta untuk tebus suami. Dan harta tersebut adalah merupakan kalung milik Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Kat sini ada tersentuh hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satunya kerana kalung tersebutlah, kalung Sayyidatina Khadijah ni memori yang sukar untuk dilupakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengan Sayyidatina Khadijah dia memang banyak memori dia, susah senang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak peristiwa.
sampai di hujung hayat Sayyidatina Khadijah. Susah senang bersama dengan perjuangan Nabi SAW. Sebab tu walaupun Sayyidatina Khadijah tak ada, tetap bahkan ada yang menyebutkan kalau mimpi itu sebut nama Khadijah. Mimpi itu sebut nama Khadijah lagi. Yang lain memang sehingga menyebabkan isteri-isteri Nabi SAW cemburu kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Walaupun Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah sudah tiada bersama dengan isteri-isteri yang lain, tapi tetap paling cemburu Sayyidatina Khadijah. Sebab Nabi SAW mimpi pun sebut nama Sayyidatina Khadijah. Muslimin para jemaah sekalian, jadi bila tengok antara harta yang hendak dijadikan tebusan tu, iaitulah kalung milik ibunya, yakni Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah. Jadikan kalung. Nabi SAW tengok kalung, tersentuh hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dimintanya, Nabi SAW pun meminta kebenaran kepada para sahabat untuk membebaskan Abu Al-As. Lalu mereka pun membebaskannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan syarat kepada Abu Al-As supaya menceraikan Zainab. Lalu dia pun ceraikan Zainab, balik ke Mekah. Kemudiannya Zainab radhiyallahu anha diceraikan dan Sayyidatina Zainab dibawa ke Madinah. Ada kisah ni pula tuan-tuan. Kisah bagaimana dibawa ke Madinah, bukan pergi terus gitu, ada kisah dia. Muslimin para jemaah sekalian, kemudian Sayyidatina Zainab berhijrah ke Madinah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar Zaid bin Harithah radhiyallahu an dan seorang lelaki Ansar sambil berpesan, tunggulah di Batni Ya'jaj, sehingga apabila Zainab sampai kepada kamu, temanilah dia. Lalu mereka pun keluar dan membawa balik Zainab bersama mereka. Kisah penghijrahan Zainab sangat panjang dan memilukan, disebutkan di dalam kitab, tapi dalam kitab ni tidak menyebutkan secara detail tentang kisah tersebut. Dan kemudian selepas daripada peristiwa itu, Islam Sayyidina Abu Al-As, suaminya radhiyallahu anhu. InsyaAllah ada kesempatan kita sambung lagi bicara kita ini tentang kisah peperangan Badar Al-Kubra, khusus kisah Nabi SAW. Untuk malam ini saya kira cukuplah sekadar itu dahulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan kelemahan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.